وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memurniakan taufik, memberi kepada kita kelapangan masa untuk kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Kita berhenti pada surat 321. Zikir yang disyariatkan pada 2 hari raya. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul adhkaril masyru'ati fil aidain. Zikir yang disyariatkan pada 2 hari raya. Ya'lam annahu yustahabbu ihya'u laylatayil aidaini bi dzikrillahi ta'ala was salati wa ghairihima minat ta'at. Maksudnya di kata sini perlu diketahui bahawa hukumnya sunat menghidupkan malam kedua hari raya dengan zikir, solat dan ketaatan lain berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Jadi pada konsepnya asasnya Imam Nawawi kata i'lam annahu yustahabbu ihya'u lailatayil aidain. Disunatkan menghidupkan 2 malam hari raya. Ada yang Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Hidupkan dengan apa? Dengan main mercung, dengan menyanyi, dengan karaoke. Hidupkan dengan bizikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah, wassalati, dan dengan sembahyang, wa ghairihima, dan lain daripada keduanya, lain daripada zikir dan sembahyang, daripada taat-taat hak lain lah, minat taat, daripada amalan-amalan ketaatan lain. Jadi itu dia. Dengan taat, dengan taat. Kalau benda haram tu hukumnya haram, kalau benda haram hukumnya haram. Ada. Jadi ada orang dia hidupkan malam raya dengan apa? Dengan bagi belanja sakan. Belanja, pergi beli barang. Sebab kedai nak tutup, jalan coket. Malam tu lelong kuih raya, lelong. 3.20, baju seruak. Tapi bon nak walk sekali. Baik. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan lil hadithil waridi fi dzalik. Kerana hadis yang datang pada demikian itu. Apa dia? Antaranya Nabi SAW sebut man ahya lailatal eid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Wa ruya man qama lailatal eidaini lillahi muhtasiba lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Hadis yang menjelaskan perkara ini seperti berikut. Yang pertama, man ahya lailatal eid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Artinya siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, nescaya hatinya tidak mati ketika mati ketika hati-hati yang lain mati. Hatinya tidak mati ketika saat hati-hati orang lain mati. Jadi di sini Nabi SAW memberi peringatan kepada kita tentang satu kelebihan yang ada bagi orang yang menghidupkan malam raya. Jadi hadis ini nanti dia akan sebutlah darjat hadis itu. Dari segi umumnya ada kelebihan menghidupkan malam raya. Dari segi zahirnya makna jelas.
bahawa malam raya ni biasanya orang sambut dengan kegembiraan lah. Orang bergembira sebab apa? Setelah menyelesaikan ibadat. Istilah kita lepas hawa. Ada orang lepas hawa. Malam tu setiap dah makan-makan banyaknya. Jadi berlazimlah bahawa jiwa-jiwa manusia itu lalai. Tiba-tiba ada hamba Allah yang mana mereka ketika saat orang lalai, mereka tidak lalai, bahkan mereka memenuhinya dengan ibadat. Maka pahalanya besar. Pahala orang yang dapat menjaga hatinya daripada lalai dengan mengerjakan ketaatan di saat orang-orang lain lalai. Besar pahala itu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, orang yang berpegang kepada sunnahku kal qabidhi ala jamrah. Siapa yang berpegang kepada sunnati fi inda fasadi ummati, ketika fasadnya umatku. Siapa yang berpegang pada sunnahku ketika mana waktu orang rosak, orang tinggal sunnah, orang tak beri perhatian kepada agama, orang itu Nabi umpamakan macam mana? Macam orang yang menggenggam bara api. Genggam bara api. Tapi itu pahala yang besar lah. Kerana dalam ramai-ramai orang dia tidak hanyut dengan arus ataupun dengan kelalaian manusia-manusia lain. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan man qama lailatal aidaini lillahi muhtasiba, siapa yang melaksanakan solat pada kedua malam hari raya, nescaya hatinya tidak mati ketika ketika hati-hati yang lain mati. Lebih kurang cuma dalam sini dia mendatangkan man qama lailatal aidain. Ni seakan-akan menjuruskan kepada solat lah. Tadi ahya menghidupkan tu umum. Muhtasiba, kerana mengharapkan keredaan Allah, maka hatinya tidak akan mati ketika matinya hati-hati yang lain. Jadi di sinilah amalan-amalan seperti semayang, tasbih, bertakbir, semayang, tahajud, walaupun dibuat berjemaah sekalipun, itu satu benda yang baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita baca terjemah dulu. Demikianlah disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai dhaif. Kami riwayatkan daripada Abu Umamah secara marfu' dan mauquf. Kedua-duanya dhaif. Namun hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan sesuatu amal dapat dianalisa sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal buku ini. Dia kata wa hakaza jaa fi riwayat Syafi'i. Mana riwayat Imam Syafi'i tadi datang, riwayat tadi man ahya lailatal aid atau man qama lailatal aidain, datang dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ibnu Majah. Kan Imam Syafi'i pun dia ada riwayat hadis yang musnadah, yang mana bersambung sanadnya kepada rawi yang dengar daripada sahabat yang dengar daripada Nabi. Tapi hadis ini darjatnya wahwa hadisun dhaif. Namun hadis tentang menyatakan orang tu hati orang hidupkan malam raya tak akan mati ketika saat matinya hati orang-orang lain, hadis ini dhaif. Rawainahu min riwayati Abi Umamah, kami riwayatkan daripada riwayat Abi Umamah marfu'an wa mauqufan. Jadi ada datang dua jaluran. Ada hadis marfu', maknanya hadis itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' sampai ke Nabi. Wa mauqufan, mauquf makna mauquf ala as-sahabi, makna perkataan itu perkataan sahabat. Marfu' ni makna perkataan tu sampai kepada Nabi, makna daripada
rawi, tabi'in, sahabat, Nabi. Yang Nabi kata, qala Rasulullah marfu'ah. Adapun mauquf, hadis tersebut sampai kepada kalam sahabat. Maknanya lafaz tersebut dinisbahkan kepada sahabat saja. Jadi sahabat kata, tidak kata Nabi kata, sahabat kata. Baik. Dalam hadis mauquf itu ada perbincangan. Ada mauquf yang mana fi hukmil marfu'. Dia mauquf tapi dihukumkan macam hadis itu Nabi kata. Terutamanya melibatkan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang mustahil berlaku ijtihad. Maka sahabat ni kalau berkata pun tentulah dia dengar daripada Nabi. Ada pun dalam hadis ini ada dua riwayat. Ada riwayat yang diambil secara marfu' sambung terus kepada Nabi, ada yang terhenti pada sahabat, dipanggil hadis mauquf. Wakilahuma dhaif. Dua-dua bentuk riwayat ini sama ada marfu' atau mauquf dhaif belaka. Maknanya tidak dikuatkan satu dengan yang lain dengan makna hak ni mauquf dhaif, marfu' dhaif. Tapi dalam masalah pertimbangan hukum, dalam masalah kita nak beramal, lakinna ahadithal fadaili yusamahu fiha. Tetapi hadis-hadis fadilat ini yusamahu fiha, dimaafkan padanya. Yusamah tasamuh ni makna orang ambil mudah. Orang ambil mudah. Namun hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan fadail dapat dianalisa. Bukan dianalisa, yusamahu diterima analisa. Yusamahu ni maknanya dimaafkan dan diterima. Diterima dan tidak diambil beratkan. Orang tak kisah sangat. Orang terima sahaja. Terutamanya kalau dhaif yang melibatkan fadail amal. Jadi dapat dianalisa tu bukan makna analisa. Analisa tu silap terjemah. Namun hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan suatu amalan diterima. Yutasamahu ni makna diterima. Tasamahu diambil tidak diberatkan. Maksudnya orang terimalah juga. Tak ada masalah. Kama qaddamnahu fi awalil kitab, sebagaimana telah kami sebutkan pada awal kitab Azkar, Imam Nawawi bincang tentang beramal dengan hadis dhaif pada fadailil amal. Dan ini termasuk pada fadailil amal. Kenapa? Kerana dia bukan buat ibadat baru. Dia melakukan ibadat pada waktu yang lebih. Jadi ada fadilat. Fadilat yang berkaitan dengan ibadat, yang mana ibadat semayang tu memang disuruh semayang. Zikir dan takbir memang disuruh zikir dan takbir. Jadi secara khusus setiap amalan tu dibenarkan. Cuma dibuat pada waktu tertentu dengan disandarkan kelebihan fadail. Maka tak ada masalah. Tak ada fadilat pun boleh buat. Nampak tak? Sebab itu ulama tidak strict. Dia tidak ketat pada masalah amal-amal sebegini. Habis. Kemudian kata Imam Nawawi, ulama berbeza pendapat tentang kriteria sejauh mana sehingga dapat dikatakan menghidupkan malam tersebut. Apa yang paling tepat adalah bahawa menghidupkan malam hanya didapati bila dilakukan dalam sebahagian besar waktu malam. Meskipun ada juga pendapat lain yang menyatakan menghidupkan malam didapati walaupun hanya sejenak. Wakhtalafa al-ulama'u fil qadri alladhi yahsulu bihil ihya. Berlaku khilaf oleh ulama pada kadar yang terhasil dengannya istilah ihya. Menghidupkan malam tu. Malam tu berapa? 12 jam lah kita kata, atas 10 jam. Setara mana dikira menghidupkan malam tu? Fal azharu, pandangan yang lebih zahir, lebih kuatnya, annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil lail. Tidak dianggap menghidupkan malam kecuali dengan menghidupkan sebesar, kita panggil apa? Sebahagian besar malam. Sebahagian besar makna separuh lebih sikit lah. Kebanyakan malam lah. Kebanyakan malam. Lebih makna kebanyakan malam tu dihidupkan dengan ibadat. Barulah orang itu dikira ahya laylah.
menghidupkan malam. Wa qila yahsulu bi sa'atin. Ada kata qil hasil dengan menghidupkan bisa'ah, walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Baik. Daripada mana ni? Disandarkan. Diambil mana ni? Ulama yang kata, pandangan Azhar mengatakan bahawa dikira menghidupkan malam tu dengan kita hidupkan sebahagian besar malam. Sebahagian besar atau malam kita buat ibadat, baru kita dianggap menghidupkan malam. Dia kias pada dalam ibadat ni. Ni al-aqyisah. Kias dalam ibadat ni, ulama berlaku kot kias ni. Kias dari segi tanzir dan juga kita panggil dawabit. Kias dari segi ketentuan ni kadang-kadang berlaku. Dia kias pada masalah mabit pada malam Mina. Dekat Mina, mabit pada malam Mina tu, hari-hari tasyrik, malam hari tasyrik tu kan, di situ dikira mabit tu mana? Apa syarat mabit di Mina? Kena duduk di Mina sebahagian besar malam. Betul tak? Sebahagian besar malam. Maknanya start garik sampai ke subuh, sebahagian besar waktu kita ada di tanah dan di bumi Mina. Berada di tanah dan bumi Mina. Di kias itulah. Sebab itu kalau orang duduk Mekah zaman ni, wallahu alam, boleh kedok zaman dulu, ingat zaman kita dulu, orang mari dengan kereta, siapa ada kereta sendiri main kereta sendiri. Boleh masuk aja kawasan tu, terutamanya naik kok GC tu, Jambatan atas. Dan ada motor, kalau pelajar-pelajar yang mengaji di Mekah Madinah tu, dia mari dengan motor. Dia duduk situ, cari arang, cari bakar, panggang sate. Nak syarat duduk situ. Duduk lebih pada separuh malam. Lepas habis separuh malam, buku-buku barang, balik tidur rumah. Kalau tidur situ ada masalah. Dia nak tidur situ benda dengan serabut dengan orang lain ni. Jemaah daripada negara lain banyak kan. Jadi mari nak ambil syarat supaya mabit di Mina tu selesai. Jadi lebih pada separuh malam, buku-buku barang, balik tidur rumah. Sedap tidur rumah ni dengan ekor ni dengan ni. Nampak? Jadi dikiaskan gitu lah. Dikias dengan mabit pada di Mina. Yang mensyaratkan mu'dhamul lail. Baik. Berat juga sikit ya. Jadi sebahagian daripada ulama rahimahullah ta'ala menyatakan sebahagian mutaakhirin lah, sebahagian ulama mutaakhirin, dia dalam masalah ni dia kata berdasarkan kepada hadis lain, Nabi SAW sebut apa? Sebut kata man salla al-isya'a ma'al jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man salla al-isya'a wa subha fil jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang semayang isyak berjemaah, maka seumpama dia menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang isyak dan subuh berjemaah, seumpama kali hidupkan sepanjang malam. Jadi ulama mutaakhirin sebahagiannya lihat kepada hadis ni, kata hasil fadilat menghidupkan malam dengan semayang isyak berjemaah. Semayang isyak berjemaah, sebab dalam hadis kata seumpama orang itu berqiyamul lail separuh malam. Jadi kelebihan tu hasil sekurang-kurangnya dengan semayang isyak berjemaah. Lagi eloknya, hak moleknya tambah dengan subuh berjemaah. Ni pandangan sebahagian mutaakhirin. Ringanlah sikit tak? Ringanlah sikit. Kalau nak menghidupkan sebahagian besar malam tu, kadang-kadang tak mampu kita dengan ibadat. Tapi kalau nak lemah mampu. Nak bakar bakar lemang mampu. Tapi nak ibadat memang tak mampu lah.
Tarah ayam mata dengan kita ni. Buat benda lain mampu. Bangun main tengok bola mampu. Jadi bolehlah kita ambil sekurang-kurang hasil fadilat tu sembahyang isyak berjemaah. Dan juga sembahyang subuh secara berjemaah. Kalau tambah lagi dengan lain tu lagilah molek. Okey. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, faslun fil awqati wal amakin allati yustahabbu takbiru fiha. Fasal, dia kata sini fasal pada waktu-waktu dan tempat yang disunatkan takbir padanya. Katanya disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam raya. Pada hari Aidilfitri, takbir dikumandangkan sejak setelah tenggelamnya matahari sehingga imam melakukan takbiratul ihram pada solat hari raya. Disunatkan agar diucapkan setelah solat dan di setiap keadaan. Lebih ditekankan lagi ketika berkumpul. Bertakbir ini dilakukan baik waktu berjalan, duduk maupun berbaring, baik di jalan, di masjid maupun di atas tempat tidur. Sedangkan melaungkan takbir pada hari Aidil Adha dilakukan setelah solat subuh pada hari Arafah hingga masuk waktu solat Asar di akhir hari Tasyrik. Setelah solat Asar pada hari terakhir Tasyrik, bertakbir sejenak kemudian selesai. Inilah yang paling tepat dan harus dilakukan. Memang ada perbezaan pendapat dalam mazhab kami dan mazhab lain, tetapi yang paling benar adalah sebagaimana telah kami jelaskan. Masuk pada masalah takbir hari raya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu takbiru lailatal aidain. Disunatkan takbir pada malam dua hari raya. Malam hari raya Aidil Adha atau Aidilfitri, sunat takbir. Masuk bila? Masuknya dengan tenggelamnya matahari. Masuk malam, tenggelam matahari, masuk garib, masuk dah waktu untuk takbir. Kalau hari Aidil Adha tu tahu jelas-jelas dah bila akan takbir. Kalau hari raya Aidilfitri ni, kalau puasa tu 30 memanglah tahu dah malam tu raya. Tapi kalau 29 ni, kena tunggu pengumuman penyimpan mohon besar raja-raja. Okay. Wa yustahabbu fi Aidilfitri, dan disunatkan pada malam hari raya Aidilfitri min ghurubis syamsi, sejak daripada tenggelam matahari, ila an yuhrimal imamu bi salatil Aid, sehingga imam takbiratul ihram sembahyang raya. Panjang tu kita disunatkan takbir. Takbir ni dipanggil takbir mursal. Mursal ni makna tak terikat. Irsal lepas ni mana tak terikat, bebas. Ia tak ada terikat dengan waktu-waktu solat ke, ada. Takbir mursal dipanggil takbir mutlak. Wa yustahabbu dzalika khalfas salawat. Sunat demikian itu khalfas salawat, selepas daripada sembahyang. Di belakang sembahyang, khalfa as-salawat. Ya. Maka timbul persoalan ni, kalau melibatkan belakang ataupun selepas sembahyang ni, dia dalam takbir mursal setelah sembahyang, iaitu setelah zikir selepas sembahyang. Waktu tempat yang afdalnya. Itu tempat yang afdalnya. Belakang sembahyang ni, wa yusannu ta'khiru hadha takbiri wa yusannu ta'khir hadha takbiri an adhkari as-salawati. Sunat kita akhirkan takbir raya pada malam raya lepas daripada zikir sembahyang. Jadi lepas habis sembahyang tu, kita wirid dulu sekejap. Astaghfirullah. Lepas tu bacalah
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wirid dulu, wirid sembahyang dulu. Okay. Lepas wirid sembahyang barulah kita sunat untuk takbir. Itu pada takbir malam raya. Takbir mursal ni dibuat lepas sembahyang, tapi lepas sembahyang maksudnya selepas daripada zikir sembahyang. Ada kata tak sunat tu. Imam Nawawi sebut sunat. Cumanya tempatnya lepas pada zikir sembahyang. Waktu yang elok dan afdal. Okay. Wa ghairiha, dan selain daripadanya minal ahwa, daripada pekerjaan-pekerjaan lain. Tak ada kaitan. Tak ada dikait dengan sesuatu ni. Ni panggil mursal. Mursal ni tidak kait. Maknanya di jalan, naik jalan kaki pun, kita pergi jogging pun sunat takbir. Kita pergi mana? Kita pergi patah healing tengah malam raya pun sunat takbir. Kita tengah pasang lasir pun sunat takbir. Kena buat gitulah. Ni iklan Malaysia ni malam raya pasang lagu raya. Malam raya tengah pasang lasir, tengah buka plastik sofa baru. Plastik sofa beli mana? Beli kok mamah. Tak ada dah, mati yo. Tak ada dah. Mampu dah kok mamah. Kena mamah habis ya. Sebab apa? Sebab sebulan boleh pakai dah bayar. Atau mula. Jadi tak boleh buang plastik ya. Atau mula nak beraya punya pasal. Lapik kain atas sofa. Buat apa lapik kain kan? Ni corok. Padahal plastik tak buang ni. Nak beli ada tu. Atau semula. Jaminan sebulan untuk pakai free. Jadi maknanya pasang lagu raya pula. Jadi iklan buat malam raya pasang lagu raya. Patut takbir lah takbir sambil tanuk nasi kapik. Maka bertakbirlah. Lagi pula wa yukthiru minhu, dan perbanyakkan takbir inda izdihamin nas, ketika bertemu orang ramai. Kalau macam apa ni? Kalau kita kata kalau bertemu ataupun buat konvoi ke, buat selawat keliling kampung ke, hak ni main kampung ni. Kat kita tak ada, kat Johor ada lah. Dia panggil apa? Bukan. Baraan ke apa? Mula huruf B, barangan, tak ingat. Itu Atik Hawa. Tu kat kita tu, nama apa? Mula dengan huruf B ni. Barangan ke apa? Bukan. Saya tak ingat. Ada orang Johor ni? Tak ada. Cikgu ada. Cikgu umur ada. Orang panggil apa? Dia ada nak istilah dia. Jadi temu dua kumpulan ni, kampung ni. Lagi sunat untuk kuatkan. Wa yukabbiru masyian, dan takbir dalam keadaan berjalan. Berjalan takbir. Wa jalisan, duduk. Wa muttaji'an, ataupun berbaring. Berbaring pun sunat kat takbir. Wa fi tariqihi, dalam perjalanan ketika tengah jalan. Wa fil masjidi, juga di masjid. Wa ala firashihi, dan di atas katil sekalipun. Tak sebelum kita tidur ke, kita berehat ke apa, atas katil pun sunat. Jadi disunatkan untuk perbanyakkan takbir. Waktu ni khusus takbir ni, takbir digalakkan. Lebih dia pada hak lain. Kerana dia ada amalan yang digalakkan secara khusus pada waktu yang khusus. Wa amma Idul Adha fayukabbiru fihi min ba'di salati subhi yawma Arafata ila an yusalli al-asra min akhir ayyam at-tashrik. Adapun dikata sedangkan melaungkan takbir pada hari Aidil Adha dilakukan setelah solat subuh. Aidil Adha yukabbiru fihi min ba'di salati subhi, lepas pada sembahyang subuh yauma Arafah, hari Arafah.
Hari Aidil Adha, takbir dia mula awal. Mula selepas sembahyang subuh. Maknanya sembahyang subuh, lepas tu ada takbir. Hari Arafah, hari 9. Ila an yusalliyal imamu ila an yusalliyal asra. Sehinggalah seorang itu sembahyang asar min akhiri ayyamit tasyrik, pada akhir hari tasyrik. Habisnya bila? Habis setelah sembahyang asar hari ke-13. Hari tasyrik yang terakhir hari 13. Lepas sembahyang asar, takbir yang terakhir lepas tu. Lepas kita sembahyang asar tu, takbir terakhir pada hari Aidil Adha akan habis lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar kita takbir tu takbir terakhir. Wa yukabbiru khalfa hadhihi al-'asri. Kemudian orang tadi dia takbir di selepas sembahyang asar ini, thumma yaqta'u, kemudian diputuskan. Lepas tu tak ada takbir lah. Tak ada dah takbir lepas tu. Hadha huwal asah. Jadi hak ni takbir apa dipanggil? Hak ni dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang dikaitkan, yang diikat. Diikat dengan sembahyang, dikaitkan dengan sembahyang. Tidak boleh buat ataupun dia tidak disuruh buat pada tiap-tiap masa. Dia dikaitkan dengan sembahyang. Maknanya takbir ni sunat lepas sembahyang. Sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat, hatta sembahyang jenazah sekalipun. Nampak? Maka takbir muqayyad ini dari segi aturan dia, selepas sembahyang sunat dahulukan takbir baru zikir. Dia terbalik ya. Sebab dia muqayyad, kerana muqayyad ni dia kait, benda yang berkait ni dikira macam sekali lah. Kerana perkaitan dia rapat, maka lepas habis sembahyang subuh hari Arafah, kita takbir dulu. Lepas habis takbir tu barulah kita sambung dengan wirid sembahyang. Jadi takbir dulu baru wirid sembahyang. Ini takbir muqayyad. Subuh hari Arafah 9, subuh, zuhur, asar. Maghrib bermula takbir mursal sampailah kepada hari raya, sembahyang raya. Lepas sembahyang raya ada takbir juga. Ada takbir juga, tapi tidaklah, jangan dipanjangkanlah supaya tidak putus mualat. Tak putus mualat. Mualat yang sunat je. Sembahyang raya dan juga khutbah raya ni sunat. Mualat antara sembahyang dan juga khutbah. Maka kalau takbir datang kesunatan, datang juga lepas pada sembahyang. Maknanya lepas tu imam sembahyang raya, Aidil Adha. Aidil Adha bukan fitri. Aidil fitri takbir atau ihram habis. Habis dah takbir, tak ada dah. Aidil Adha lepas beri salam hari raya tu imam boleh takbir. Tapi jangan panjang. Supaya apa? Sebab lepas itu kita nak khutbah pula. Lepas khutbah. Lepas khutbah tak ada lah. Kalau orang sembahyang lepas tu sembahyang duha, sunat pula takbir lepas daripada sembahyang duha. Sampailah pada sembahyang asar hari 13, maka sunat takbir yang terakhir lepas pada tu. Wa hadha huwal asah. Ini pandangan yang asah, allazi alaihi al-amal, yang berlaku atasnya amalan. Wa fihi khilafun masyhurun fi madhhabina. Ini pada masalah ini ada khilaf yang masyhur sangat pada mazhab kita, wali ghairina, dan bagi selain mazhab kita. Bila mula, bila habis berlaku khilaf banyaklah. Tapi pandangan muktamad ni seperti mana yang kita sebutkan tadi. Walakinna sahiha ma dzakarna. Tapi pandangan yang sahihnya apa yang telah kami sebut. Wa qad jaa fihi ahaditsu rawainaha fi sunanil Baihaqi. Telah datang padanya hadis-hadis yang kami riwayatkan dalam Sunan Baihaqi. Wallahu taala ala wa alam. Di situlah ada beberapa hadis yang diriwayatkan Sunan Baihaqi. Ada soalan? Tajuk. Tajuk pukul 5. Subuh ke apa? Subuh pukul 6. 5.50 subuh. Mayat tahajud pukul 5. Nak mayat tahajud pukul 5.45 boleh. Tak usah kata pukul 5.
Pukul 5.45 boleh. Lagi mana dah masuk subuh? Sampai ke subuh. Habis subuh tu tak ada lah. Kita tu kira subuh dah lah. Yang tahajud. Caranya tidur dulu lah. Tak. Kalau tak tidur, dia tak panggil tahajud, dia panggil qiyamul lail je. Boleh? Tak apa. Tak maksud saya tidur tu tidur sebelum mayang. Nak sambung tu ada masalah. Kita tahajud sebelum akhir malam kita tahajud, lepas tu sambung dengan subuh tu. Tak apa, tak boleh. Cuma nama tahajud tu setelah kita tidur lah, walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Boleh. Ada sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.